Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, hari ini selesai penamaan calon untuk pilihan raya negeri di 6 buah negeri: Kelantan, Terengganu, Pahang, Kedah, Selangor dan juga Pulau Pinang. Jadi selesai penyamaan calon, dan dalam tempoh ini sebelum daripada bulan Ogos nanti akan dibuat pelbagai kempen daripada pelbagai parti politik yang bertanding pada kali inilah, sama ada daripada PHBN ataupun daripada pihak Perikatan Nasional ataupun Adun Bebas dan seumpama dengannya. Masing-masing berebut kerusi untuk mendapatkan pencalonan ataupun mendapat tempat sebagai wakil rakyat bagi kawasan-kawasan di negeri masing-masing. Hasil daripada keputusan nanti, kita akan dapat mengetahui siapakah yang akan mengetuai negeri-negeri bagi 6 buah negeri ini. Dan ia tidak akan melibatkan perubahan kerajaan. Oleh itu jangan termakan oleh apa-apa dakwaan daripada mana-mana pihak yang kata bahawa kerajaan akan bertukar disebabkan pertukaran negeri. Yang tu tak akan berlaku lah. Itu semua gula-gula politik yang sepatutnya kita tak termakan dengan isu berkenaan. Sebahagian orang menyatakan bahawa mungkin ini pilihan raya sahaja, yang mana mungkin juga keputusan akan sama sahaja. Kita tak pasti dalam hal ini, kita tak pasti, tetapi dijangkakan ia adalah satu pilihan raya yang mungkin besar dan mungkin memberikan lebih banyak manfaat kepada setiap orang. Ada beberapa perkara yang bagus di dalam pencalonan hari ini. Saya membaca beberapa tabloid, beberapa artikel di akhbar-akhbar online yang menunjukkan bahawa ada kumpulan-kumpulan apabila parti mereka dicalonkan, mereka telah mengucapkan ataupun melaungkan takbir. Tak kiralah yang dicalonkan Muslim ataupun non-Muslim. Ucapan takbir itu lebih nampak dalam sifat untuk bersemangat, dan kita tak tahu apa tujuan mereka melaungkan takbir. Kalau nak kata ini adalah sebahagian daripada usaha untuk mengangkat agama Islam, boleh jadi begitu dan boleh jadi sebaliknya. Tetapi jika itulah niatnya, moga-moga Allah Ta'ala memberikan keberkatan dan juga kebaikan kepada setiap pihak umat Islam yang menjadi calon wakil rakyat pada kali ini. Dan kita tahu bahawa calon daripada kalangan orang Islam bukan hanya pada satu perikatan saja, tetapi ia melibatkan perikatan-perikatan dan juga parti-parti, gabungan parti-parti yang berbeza daripada kalangan orang Melayu. Oleh itu sokongan-sokongan perlu ditumpukan lebih daripada isu agama, kerana kita bukan ketandusan orang beragama Islam di dalam pentadbiran, tetapi kita mungkin ketandusan orang yang berkualiti di dalam menjadi wakil kepada rakyat kita. Di negeri Kelantan, walaupun saya tidak berada di Kelantan, saya berharap bahawa dengan pilihan raya kali ini akan memberikan satu perubahan yang lebih baik kepada kerajaan negeri. Boleh jadi kerajaan negeri berubah, boleh jadi ia tidak berubah, tetapi yang kita berharap sungguh rakyat Kelantan akan mendapat manfaat daripada perubahan. Itulah 30 tahun lebih mereka diperintah oleh parti PAS, dan masalah utama seperti air masih belum selesai lagi. Dan saya berharap mungkin parti PAS juga akan naik lagi selepas ini, tetapi mungkin ada wajah-wajah baru yang akan bekerja di dalam parti berkenaan ataupun di dalam kerajaan negeri yang akan ditubuhkan nanti. Saya berharap isu-isu air ini dapat diselesaikan dengan lebih segera. Tak kiralah alasannya bantuan daripada kerajaan pusat ataupun seumpama dengannya, pastikan ia dapat diselesaikan sehingga akhirnya rakyat dapat didahulukan. Kita jangan sekadar hanya melaung-laungkan dengan manis-manis mulut kita sahaja bahawa rakyat didahulukan, tetapi akhirnya yang kita nampak didahulukan itu hanyalah wakil-wakil rakyat. Apa yang kita nampak, rakyat tidak dapat banyak kebaikan. Yang dapat banyak kemewahan, dapat banyak kenikmatan adalah wakil-wakil rakyat sahaja. Dan itu tidak patut wujud di dalam sistem demokrasi yang kita ikuti hari ini. Dan saya sendiri seperti biasa, saya tidak berada pada mana-mana parti politik, dan saya tidak
menjadi ahli pada mana-mana parti politik dan tidak ada kecenderungan kepada mana-mana parti politik. Melainkan saya fokus kepada tempat yang kita memilih lah. Saya memilih di tempat di Dun Kuang. Jadi saya fokus kepada bagaimana wakil rakyat di Dun berkenaan menebarkan manifesto-manifesto yang baru. Saya pun tak nampak lagi manifesto-manifesto berkenaan, tetapi mungkin ia juga dapat memberikan kebaikan kepada kita, insya-Allah. Sahabat-sahabat, dalam isu pilihan raya yang akan datang ni, bukan akan datang, yang kita sudah masuk dah. Saya nak ingatkan kepada kita semua untuk berhati-hati dengan isu yang selalu repeat setiap pilihan raya, iaitu isu Islam, kafir, isu masuk syurga, masuk neraka. Yang ni repeatable. Hampir setiap pilihan raya akan berlaku masalah yang sama. Parti ini bila dia berkempen, siapa yang ikut parti aku, maka dia telah mengikuti agama dengan sebenar-benarnya, maka tempatnya dalam, siapa yang menentang parti aku, maka tempatnya adalah di dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ini adalah satu kempen-kempen yang haprak yang sepatutnya tidak boleh ada lagi di dalam pilihan raya yang sedang berlaku pada hari. Jika ia dilakukan lagi, kita perlu mengetahui bahawa ini hanyalah gula-gula politik yang merapu, merepek, meraban. Kesemua parti politik pernah bekerjasama dengan parti-parti bukan Islam, termasuk DAP, termasuk Gerakan. Semua parti-parti politik pernah menjadi pemerintah. Parti politik besar lah, pernah menjadi pemerintah. Oleh sebab itu, gula-gula politik pada hari ini perlu dilihat dan dinilai dengan lebih baik. Kita pula sebagai pengundi yang jadi mungkin orang yang menggerakkan kempen-kempen, pastikan fakta-fakta itu disampaikan dengan baik. Apatah lagi dalam fakta-fakta berkaitan tentang isu agama. Ingat Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukup seseorang itu dianggap sebagai pembohong bila dia ni sebarkan apa benda yang dia dengar dengan telinga dia. Kalau dia dengar saja, dia terus sebarkan tanpa dia semak berita berkenaan, dia boleh dianggap sebagai pembohong. Kena hati-hati dengan apa yang disampaikan. Sebab tu saya agak setuju dengan kenyataan daripada Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, yang mana dia sebutkan tadi bahawa parti-parti politik, anggota-anggota yang menggerakkan, jentera-jentera yang menggerakkan kempen-kempen ini perlu berhati-hati dengan supaya tidak melampau sehingga mencampuri isu 3R. So kita kena hati-hati dalam bab tu. Dalam isu agama jangan kita angkat, jangan kita berlebih-lebihan. Demikian juga dengan isu raja dan juga dalam bangsa. Dan ini selalu dimainkan dan kita nampak dalam setiap pilihan raya sebelum ini, 3R ini selalu dijadikan bahan politik yang akhirnya dia akan memberikan keburukan yang akan datang. Pastikan kita jauhkan daripada perkara-perkara seperti. Saya berharap pilihan raya pekat negeri kali ini dapat memberikan kebaikan lebih kepada rakyat berbanding lebih kepada wakil rakyat. Rakyat perlu berfikir tentang bagaimana pemimpin-pemimpin daripada kalangan wakil-wakil rakyat yang akan memimpin negeri kita nanti ini, mereka akan memberikan kemajuan, kestabilan dan juga keharmonian kepada negara kita. Jangan sekadar kita hanya pilih wakil rakyat dengan isu sentimen semata-mata. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak sahabat yang mendengar celoteh saya pada hari ini. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.